Yang Berhormat Tanjung Malim, Terima kasih. 15 minit. Terima kasih Timbalan Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Tanjung Malim untuk mengambil bahagian dalam sesi perbahasan menjunjung kasih Tita Sri Batuka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ni, Tanjung Malim juga merupakan jurucakap perumahan, kerajaan tempatan dan infrastruktur untuk Parti Keadilan Rakyat. Maka isu pertama yang saya ingin bangkitkan adalah isu perumahan. Timbalan Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik usaha kerajaan untuk memperbanyakkan rumah-rumah mampu milik dan program perumahan rakyat PPR agar rakyat yang kurang kemampuan dapat memiliki rumah sendiri. Namun, pihak KPKT tidak mempunyai perancangan yang tuntas dan menyeluruh, menyebabkan ramai pemilik rumah PPR atau program perumahan lain terpaksa menanggung kos berlebihan. Sebagai contohnya, kerajaan tidak memberi tumpuan yang secukupnya ke atas kesesuaian lokasi program-program perumahan. Ada yang terletak di kawasan luar bandar, yang jauh dari pusat bandar, yang tidak mempunyai perkhidmatan pengangkutan awam yang sempurna, menyebabkan kos pengangkutan pemilik rumah program-program ini bertambah. Menurut data Jabatan Statistik, komposisi penggunaan isi rumah atau household consumption dengan izin terbagi kepada 12 kategori, antaranya makanan, perumahan, pendidikan, kesihatan, pengangkutan dan lain-lain. Penggunaan dalam perumahan merupakan bahagian terbesar dalam penggunaan isi rumah, iaitu kira-kira 20%. Manakala penggunaan dalam pengangkutan sebanyak 13.5% merupakan penggunaan ketiga besar selepas perumahan dan makanan. Menurut Khazanah Research Institute, di antara tahun 2004 dan 2016, pendapatan isi rumah rakyat secara purata telah bertambah lebih 100%, iaitu dari RM3,249 kepada RM6,958. Dari permukaan, ini merupakan satu pencapaian yang agak baik. Namun kalau kita teliti perinciannya, dalam tempoh yang sama, penggunaan isi rumah dalam kategori perumahan telah naik mendadak sebanyak 125%. Manakala penggunaan kategori pengangkutan telah naik 76%. Maksudnya, kenaikan pendapatan isi rumah tidak memberi sebarang makna kepada rakyat jelata sebab penggunaan bulanan isi rumah juga naik secara mendadak. Laporan Transforming Urban Transport 2015 yang dibentangkan oleh Malaysia Economic Monitor Bank Dunia telah menunjukkan kos relatif pengangkutan Malaysia adalah lebih tinggi daripada bandar-bandar Asia Timur seperti Hong Kong dan Tokyo. Kalau kerajaan tidak ada perancangan yang menyeluruh, program-program perumahan yang sepatutnya membantu rakyat tidak dapat mencapai matlamat sepenuhnya. Sebagai contoh, peserta program perumahan mampu milik atau PPR berjaya memiliki rumah kerana subsidi kerajaan, tetapi kos pengangkutan bertambah akibat lokasi rumah yang kurang strategik. Maka Kementerian harus mewujudkan koordinasi yang lebih mantap dengan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Satu kajian yang dijalankan oleh Journal of the Malaysian Institute of Planners telah membawa perkara ini ke perhatian awam. Kajian ini mengutarakan kesukaran untuk membawa perancangan peringkat pusat ke dalam perancangan peringkat negeri dan PPT. Salah satu faktor adalah kekurangan kapasiti teknikal di peringkat PBT secara amnya. Walaupun PBT memainkan peranan yang penting dalam menggabungkan keperluan dan unsur-unsur tempatan ke dalam master planning. Menurut Khazanah Research Institute, kebanyakan agensi perumahan kerajaan negeri tidak mengumpul data yang mencukupi untuk memantau permintaan perumahan di negeri mereka. Apa yang dimasukkan dalam perancangan tempatan, atau negeri sekarang cuma merupakan jangkaan saiz isi rumah dan populasi tanpa granular data dengan izin seperti komposisi isi rumah mengikut umur atau pendapatan ketua isi rumah. Data sebegini penting untuk kerajaan membuat jangkaan yang lebih tepat mengenai jenis dan kategori rumah yang diperlukan oleh sesebuah komuniti. Tanpa data-data ini, usaha kerajaan untuk membantu rakyat memiliki rumah mungkin terbantut. Data Jabatan Statistik menunjukkan bahawa kerajaan telah memberi tumpuan yang serius dalam pembinaan perumahan mampu milik yang disubsidi oleh kerajaan, government assisted housing dengan izin.
dari tahun 2009 hingga 2014, perbelanjaan kerajaan dalam Government Existing Housing adalah sekitar 200 hingga 600 juta ringgit. Mulai dari tahun 2015, perbelanjaan kerajaan dalam segmen ini naik mendadak mencecah 1,300 juta, iaitu 1.3 bilion ringgit. Tahun 2016 melebihi 1.6 bilion ringgit. Usaha kerajaan ini harus dipuji dan diteruskan. Namun dengan kelemahan penguasaan data, usaha kerajaan ini mungkin tidak menepati sasaran. Dan perbelanjaan yang besar ini mungkin menggadaikan perbelanjaan untuk baik pulih PPR, maintenance dengan izin. Ataupun government assisted housing ini mungkin akan crowd out dengan izin sektor swasta dari pembinaan perumahan mampu milik kerana tiada ataupun kurang insentif. Maka mereka akan bina rumah harga sederhana ataupun rumah yang mahal walaupun tidak ada permintaan. Isu yang kedua yang saya ingin sentuh adalah tentang pemantauan proses pembinaan oleh KPKT. Kalau kita meneliti laporan Ketua Audit Negara, terdapat dua perkara yang saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama adalah PPAM Putrajaya, Perumahan Penjawat Awam Malaysia. Projek PPAM Putrajaya terdapat 11 daripada 21 projek telah ditangguhkan. Dan ada juga yang mengalami kelewatan sehingga 682 hari, iaitu lebih daripada dekat kepada 2 tahun. Dan denda 3.3 juta ringgit yang harus dikenakan pada kontraktor belum dikutip sehingga hari ini. Dan juga ada penyelewengan seperti rumah PPAM dijual kepada PPJ, Perbadanan Putrajaya, iaitu agensi pelaksana, iaitu rumah PPAM di Larai, PPAM Pudina dan PPAM Jintan, di mana jelas melanggari peraturan yang ditetapkan, iaitu PPAM hanya boleh dijual kepada penjawat awam. Selain daripada PPAM, terdapat juga PPR yang berkonsep sewa beli yang dilaksanakan oleh Jabatan Perumahan Negara. Antara 8 projek, cuma 2 disiapkan mengikut kontrak asal. Kelewatan sampai 1,550 hari. Pelantikan kontraktor secara rundingan terus yang melibatkan 1.3 bilion ringgit telah pun diberikan kepada 2 syarikat yang berkaitan menurut laporan Ketua Audit Negara. Maka saya minta perhatian daripada KPKT memberikan satu penyelesaian yang tuntas supaya projek-projek seperti ini boleh memberi manfaat kepada rakyat dalam tempoh masa yang pendek. Tuan Dipertua, isu kedua yang saya ingin sentuh adalah MM2H. Seluruh dunia sedang bertempur dengan pandemik COVID-19, termasuk negara kita. Kesan pandemik ini ke atas ekonomi amat buruk. Industri pelancongan merupakan salah satu sektor yang berhadapan dengan kesan ekonomi yang paling ketara. Oleh itu, kerajaan harus memberikan tumpuan kepada industri ini, bantu pengusaha-pengusaha pelancongan termasuk individu-individu yang terlibat secara terus dalam industri ini, seperti pemandu bas dan van pelancongan, pekerja-pekerja hotel, pekerja-pekerja restoran dan sebagainya. Hari ini saya akan menyentuh salah satu unsur penting dalam industri pelancongan, iaitu MM2H, Malaysia My Second Home. MM2H ini dilaksanakan sejak tahun 2002 oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Program ini membenarkan warga ataupun pesara negara asing yang memenuhi syarat menetap di Malaysia sebagai rumah kedua mereka. Visa MM2H ini diberi selama tempoh 10 tahun. Pemegang visa MM2H boleh tinggal di Malaysia dalam tempoh 10 tahun tersebut. Dengan syarat tidak boleh bekerja tetapi boleh melabur dalam perniagaan. Pelaburan niaga membawa peluang pekerjaan kepada warga negara Malaysia. Peserta-peserta MM2H perlu melalui proses penapisan yang ketat oleh pihak keselamatan negara kita. Pada masa yang sama, pemohon MM2H yang berusia 50 tahun ke atas wajib meletak simpanan deposit tetap sebanyak RM150,000, manakala mereka yang berumur di bawah 50 tahun wajib meletak simpanan deposit tetap berjumlah RM300,000. Selain itu, pemohon juga perlu menunjukkan
pendapatan luar pesisir sebanyak RM10,000 ke atas satu bulan. Berdasarkan statistik Pusat MM2H, sebanyak 48,471 permohonan sudah pun diluluskan sejak program ini diperkenalkan. Menurut jawapan MOTEC pada tahun lepas, program MM2H telah menyumbang RM19.9 bilion kepada ekonomi negara kita. Menurut Persatuan Berunding MM2H, permohonan-permohonan sebelum ini yang dirujuk kepada MOTEC mencapai kelulusan lebih kurang 90%. Malangnya, mulai 25 hari bulan tahun ini, ramai perunding dan ejen MM2H telah menerima surat tolak untuk permohonan yang mereka kemukakan dalam tempoh Ogos sehingga Disember 2019 tanpa sebarang alasan dan sebab. Permohonan-permohonan ini telah ditangguh lebih dari 6 bulan dan akhirnya 90% permohonan ini telah ditolak oleh MOTEC. Keadaan sebegini tidak pernah berlaku sejak pelaksanaan program MM2H. Setengah daripada pemohon MM2H telah melabur di hartanah mewah dan mendaftar anak-anak mereka di sekolah swasta antarabangsa. Dengan penolakan permohonan secara besar-besaran, berapa kerugian yang bakal dialami oleh negara kita. Dalam keadaan pasca COVID-19 di mana ekonomi negara menghadapi cabaran yang besar, tindakan kerajaan yang menolak 90% permohonan MM2H tanpa sebab adalah amat tidak munasabah. Tindakan kerajaan akan membunuh industri ini sebab selepas hujung tahun lepas, perunding-perunding tidak sempat mencari pelanggan baru sebelum PKP dilaksanakan. Mereka langsung tidak ada pendapatan untuk tempoh 6 bulan. Permohonan lama pula hampir semua ditolak. Bagaimana syarikat ini dapat bertahan? Bukan setakat itu, Tuan Yang di-Pertua, sementara perunding-perunding MM2H tengah membuat rayuan kepada kementerian tentang permohonan nama, kementerian telah keluar notis pada 29 hari bulan Jun untuk maklumkan bahawa operasi pusat MM2H akan dihentikan mulai 1 hari bulan Julai 2020. Sebarang permohonan baru tidak akan diterima sehingga awal tahun 2021. Maka ini bermakna semua perunding-perunding MM2H tidak ada sebarang pendapatan sepanjang tahun 2020. Malah mereka perlu bayar balik wang deposit yang telah dibayar oleh pelanggan-pelanggan sebelum ini. Semua usaha mereka sejak tahun lepas lenyap begitu sahaja. Ini bagai sudah jatuh di timpa tangga. Kenapa kerajaan boleh memberi insentif ataupun bantuan kepada industri lain tetapi bertindak begitu kejam terhadap industri pelancongan khasnya program MM2H ini? Kalau keadaan ini tidak diperbetulkan dengan segera, banyak syarikat yang mengendalikan permohonan MM2H akan tutup dan ramai pekerja akan kehilangan pekerjaan. Lebih parah lagi, tindakan kerajaan ini telah menjejas nama baik Malaysia dari pandangan pelabur dan warga asing. Maka saya menyeru MOTEC untuk memulihkan program MM2H ini dengan serta-merta supaya negara kita tidak melepaskan peluang dalam menambah baik ekonomi pasca COVID ini serta membantu industri MM2H yang juga merupakan pengusaha pelancongan. Tuan di-Pertua, Wabi minta rumuskan, Wabi ada 1:37 minit. Isu akhir yang saya ingin sentuh adalah tentang keabsahan kerajaan. Seperti kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengatakan bahawa kerajaan ini bukan pilihan rakyat. Walaupun proses sempurna dan sah di sisi undang-undang, tetapi apa yang kehilangan adalah mandat rakyat. Saya juga teliti ucapan dari Arau dan juga Pontian yang bermati-matian mempertahankan kerajaan ini, mengatakan kerajaan ini bukan kerajaan pintu belakang. Tuan Yang di-Pertua, saya ada seorang kawan. Beliau belajar agama di Mesir. Saya tanya dia. Saya tidak tanya dia tentang politik. Saya tanya dia tentang hukum penyembelihan ayam. Hukum penyembelihan ayam. Saya tanya dia. Dia kata hukumnya adalah wajib untuk sembelih mengikut hukum Islam. Kalau ayam itu tidak disembelih dengan mengikut hukum Islam, maka ayam itu adalah bangkai dan najis. Tuan di-Pertua, saya tanya dia, apakah ayam itu halal kalau ayam itu disembelih mengikut hukum Islam? Disembelih mengikut hukum Islam, proses sempurna. Tetapi ayam itu ayam curi. Tuan di-Pertua, jawapannya tegas,
haram. Yalah, saya tak tahu. Adakah kawan-kawan lain nak mempertikaikan kawan saya? Jawapannya haram. Tuan-tuan, saya nak tanya pandangan Menteri Agama. Apakah ini adalah satu tafsiran yang betul? Tuan, ini betul. Kalau mereka pantang digelar kerajaan pintu belakang, maka mulai saat ini saya akan menggelar mereka sebagai kerajaan ayam curi. Ahli berhormat, masa Tuan, ini betul. Saya akan gulung dengan serangkap pantun. Apa guna daunnya lebat kalau buahnya dimakan ngengat? Apa guna mengaku sahabat kalau engkau sanggup berkhianat? Terima kasih Yang Berhormat